Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Malam ada sahabat saya tag video yang dimuat naik oleh ML Studio berkaitan tentang orang mati hidup semula. Saya fikir ini lagi satu cerita yang tak bertamadun yang dikongsikan oleh ML Studio. Padahal sebelum ni saya tengok banyak video-video ML Studio sangat bertamadun, tapi beberapa video yang diterbitkan baru-baru ini nampaknya agak membodohkan akal. Jom kita tonton video berkenaan. Hari ini saya nak ceritakan tentang seorang lagi Tuan Guru yang berada di Kelantan. Beliau ini namanya adalah Tuan Guru Haji Yusof. Yang mana namanya seakan-akan nama Tok Kenali. Dan beliau ini sebenarnya adalah anak murid Tok Kenali itu sendiri. Yang mana beliau ini telah meninggal dunia sebanyak 2 kali. Subhanallah. Kisah ini telah diceritakan kepada kami oleh Baba Rusdi daripada Pondok Tafiz Padang Bongor di Kelantan. Maka beliau telah menceritakan kepada saya dan rakan-rakan ketika mana kami dalam perjalanan ziarah makam Tok Kenali. Maka berhampiran di makam Tok Kenali itu ada satu makam yang mana makam itu adalah anak murid kepada Tok Kenali. Itulah makam Tuan Guru Haji Yusof. Bila mana doktor telah mengesahkan bahawasanya beliau ini meninggal dunia, nadinya tidak berfungsi dan sebagainya, maka kami tanya kepada Baba Rusdi, adakah selepas doktor mengesahkan beliau telah meninggal dunia kemudian beliau hidup semula? Maka kata Baba, tidak, beliau ini diperlakukan seperti manusia yang lain, dikafankan, disolatkan, jasadnya itu dibawakan ke dalam liang lahat untuk ditanam. Maka ketika itulah jenazah Tuan Guru ini bersih dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau hidup semula dalam keadaan sebelum ini, yang mana beliau ini sebelumnya itu telah menjadi jenazah. Subhanallah, ketika peristiwa itu berlaku, ada seorang yang mana nama beliau adalah Pak De Husin. Beliau ini di antara yang melihat peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Yang mana Pak De Husin ini dia masih hidup lagi sekarang. Yang mana sekiranya anda nak bertemu dengan beliau untuk mendapatkan kesahihan penjelasan tentang kisah ini, boleh tanya kepada Pak De Husin ini secara langsung. Jadi kami tanya kepada Baba Rusdi, jadi lepas Tuan Guru ni bersin, dia meninggal dunia ataupun macam mana? Jadi kata Baba Rusdi, tidak, dia hidup beberapa tahun seperti sedia kala dan beliau ini memang seorang ustaz. Maka dia mengajar di pondok-pondok, mengajarkan kitab-kitab, yang mana setelah tempoh yang panjang, maka setelah itu barulah beliau ini meninggal dunia. Maka peristiwa ini sangat istimewa bagi beliau dan bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu, kerana bukan perkara ini boleh berlaku sentiasa ataupun selalu. Perkara ini tidak mustahil, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang Allah kehendaki pada azal untuk ia berlaku, pasti akan berlaku. Dan apa sahaja yang Allah Taala tidak kehendaki pada azal untuk ia berlaku, pasti tidak akan berlaku. Maka difahami daripada ayat ini, sekiranya berlaku sesuatu itu adalah dengan izin dan kehendak Allah. Maka jadi Tuan Guru Haji Yusof ini dia telah meninggal sebanyak 2 kali dengan izin Allah. Ianya sama kisah seperti mana yang berlaku pada negara jiran kita iaitu Indonesia, yang mana ada seorang ini nama dia Mbah Soleh. Beliau ini anak murid kepada Wali Songo iaitu Sunan Ampel, yang mana beliau ini telah meninggal dunia sebanyak 9 kali. Lagi banyak daripada Tuan Guru Haji Yusof. Maka perkara ini harus bagi akal. Dan juga ini di antara bukti kekuasaan Allah kepada kita semua untuk kita berfikir dan bermuhasabah. Kita bukan nak ceritakan tentang kehebatan karamah, tapi kita nak ambil faedah daripada cerita ini, yang mana apabila beliau telah hidup semula pun beliau masih lagi berkhidmat untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Tuan Guru Haji Yusof ini, yang mana beliau ini adalah anak murid Tok Kenali itu sendiri. Kalau guru dah hebat, anak muridnya juga hebat seperti gurunya. Subhanallah. Assalamualaikum. Guru dah hebat, anak murid mesti lagi hebat. Okey. Apa yang kita faham daripada video ini ialah apabila seorang tok guru dapat hidup semula, ia bukanlah perkara yang mustahil daripada sudut akal, boleh berlaku juga daripada sudut alam nyata. Bahkan sebut benda ini hanya berlaku kepada orang yang Islam, orang yang saleh. Anak murid Tok Kenali ke, bukan anak murid Tok Kenali ke, anak baba saleh ke, bukan anak baba saleh ke, tak ada masalah. Ada orang yang bukan Islam pun menjadi perkara yang sama. Mereka juga ada daripada kalangan mereka yang dapat hidup semula. Pemuda berumur 27 tahun daripada UK overdose kerana heroin dan kokain. 25 minit doktor cuba untuk pulihkan dia, tapi tak berjaya dan dia diisytiharkan sebagai meninggal dunia. Tak lama kemudian
kemudian, seorang jururawat dapati jantung dia berfungsi semula dan dia dapat hidup semula. Anda boleh baca report kes di Emergency Medicine Journal bertarikh 28 Jun tahun 2000. Manakala kes report oleh International Anesthesia Research Society bertarikh Mac 2001 mereportkan kes seorang lelaki seberat 80 kilogram diisytiharkan meninggal dunia selepas tidak ada tanda-tanda jantungnya berdenyut. 10 minit kemudian, dia hidup semula dalam keadaan yang sihat. Dalam jurnal Forensic Science International pada tahun 2002, merekodkan kes seorang lelaki Jepun tua berumur 65 tahun yang pekak telah dijumpai tidak sedar di rumahnya. Lepas buat CPR dan pelbagai bantuan perubatan, beliau diisytiharkan sebagai mati. Tapi dalam perjalanan ke tempat pengurusan jenazah, seorang polis nampak ada pergerakan pada tubuh dia dan dia dianggap hidup semula. Tetapi 4 hari kemudian, dia betul-betul meninggal dunia. Pada Mei 2007, seorang wanita tua bernama Judith Johnson berumur 61 tahun mendapat serangan jantung dan diisytihar meninggal dunia pada jam 8.34 petang. Tapi kemudian dia bernafas dan hidup semula. Bukan setakat itu, dia siap saman hospital sebab menyebabkan beberapa kerosakan fizikal pada tubuh badan dia ketika proses perubatan. Bahkan anda boleh tengok dokumentari berkaitan tentang Anthony Yahley yang hidup semula selepas 40 minit diisytiharkan meninggal dunia. Yang paling best dalam part ni ialah ia bukan hanya sekadar kisah-kisah orang kafir luar negara. Ia juga direkodkan juga di Malaysia pada tahun 2011. Eng Swee Hock, seorang berbangsa Cina berumur 65 tahun, telah didapati hidup semula selepas disahkan meninggal dunia pada 10.50 pagi 14 April. Kejadian ini berlaku di Malaysia. Dan kejadian ini dinamakan Lazarus Syndrome yang mengambil kisah Lazarus yang telah 4 hari mati kemudian dihidupkan semula oleh Nabi Isa. Itu kisah popular dalam Bible lah. Saya bukan doktor, bukan pengamal perubatan, jadi saya tidak layak menyebutkan terma-terma perubatan yang saya sendiri pun tak faham secara lanjut. Tetapi apa yang saya cuba buat di sini ialah saya nakalkan saja kejadian-kejadian yang telah direkodkan di dalam jurnal dan juga akhbar. Kemudian kita sebut apa yang doktor kata. Menariknya, Lazarus Syndrome ni menyebabkan para pengamal perubatan berhati-hati ketika mengesah seseorang pesakit yang sudah tak ada lagi reaksipan jantung. Ada pelbagai kemungkinan kejadian ini berlaku. Mungkin kerana pengambilan ubat sehingga ia menyekat aliran darah di dalam jantung buat sementara. Mungkin kerana proses CPR yang menekan pada bahagian jantung sehingga menyebabkan pergerakan darah yang terhenti akhirnya mengalir semula setelah beberapa lama. Kes ini memang sangat-sangat jarang berlaku. Tetapi ia memang boleh berlaku. Boleh berlaku kepada ustaz yang disebutkan oleh bro kita dalam video tadi. Bahkan kepada orang lain juga. Ia bukanlah tanda keramat, tanda kehebatan orang itu di sisi Allah. Kalau kita kata ia adalah tanda dekatnya orang itu di sisi Allah, maka takkan kita nak kata senarai orang bukan Islam yang saya dah sebutkan tadi juga adalah dekat dengan Allah. Mustahil. Tetapi kejadian luar biasa adalah tanda kebesaran Allah. Seorang Muslim apabila terjadi perkara luar biasa bukan dilihat kepada orang itu, tetapi dipuji Allah yang Maha Agung. Cuba kita perhatikan kisah luar biasa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Pada hari kematian Ibrahim, anak lelaki Nabi SAW, sebahagian orang kata gerhana ini berlaku sebab waktu itu berlaku gerhana matahari. Lalu orang kata gerhana ini berlaku kerana kematian Ibrahim. Kerana sedih dengan kematian Ibrahim. Tetapi baginda bersabda, Inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah. Fa idza ra'aitumuha fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana hidupnya seseorang. Tetapi kedua-dua itu adalah antara tanda-tanda kebesaran Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Buang jauh sikap-sikap taksub dan memuliakan orang secara berlebih-lebihan. Buang sikap yang sering mengagungkan guru kerana perkara luar biasa yang berlaku kepadanya. Tetapi angkatlah mereka dengan ketinggian ilmu dan akhlak yang diajarkan kepada kita. Angkatlah risalah Tuhan yang guru-guru kita ini warisi daripada Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya kita dapat membuktikan cinta kita yang sebenar-benarnya, cinta kita yang setulus-tulusnya kepada baginda Nabi SAW. Kisah yang disebutkan memang boleh berlaku. Memang boleh berlaku. Tapi tak adalah sampai rekod sampai 9 kali mati tu. Saya ingat mungkin yang kata 9 kali mati tu dia berlebih-lebihan kot. Cuma ia boleh berlaku, ia boleh berlaku. Boleh berlaku kepada orang bukan Islam. Boleh berlaku juga kepada orang Islam. Ia bukanlah satu karamah, tetapi ia adalah perkara luar biasa yang boleh berlaku kepada manusia yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Moga-moga anda dapat manfaat daripada video kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.